Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 9 Februari bersama saya Firdaus Idris. Perkembangan banjir di Sarawak. Setakat pukul 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir menunjukkan penurunan iaitu seramai 486 orang. Menurut laporan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, kesemua penduduk terjejas berkenaan adalah dari bahagian Serian. Kesemua mereka ditempatkan di dua PPS iaitu PPS SK Tanah Putih dan PPS Dewan Masyarakat Serian. Di PPS SK Tanah Putih menempatkan bilangan penduduk tertinggi iaitu seramai 338 orang melibatkan 114 buah keluarga. Sementara di PPS Dewan Masyarakat Serian pula menempatkan 52 buah keluarga. Manakala sebuah PPS di Serian iaitu PPS Dewan Kampung Selabi Entukoh telah ditutup pada pukul 6 petang semalam. Kes kematian akibat COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 53 kes apabila 3 lagi kes kematian direkodkan semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan mendedahkan ketiga-tiga kes kematian semalam melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu. Kes kematian ke-51 melibatkan lelaki warga tempatan berumur 74 tahun telah disahkan meninggal dunia pada Ahad lepas. Manakala kes ke-52 melibatkan seorang wanita warga tempatan berusia 60 tahun yang mengalami sesak nafas, batuk, demam, lemah badan dan kurang selera makan. Sementara kes ke-53, seorang lelaki warga tempatan berumur 89 tahun. Kedua-dua kes terbabit disahkan meninggal dunia semalam. Dalam pada itu, jumlah kes positif COVID-19 terus menunjukkan peningkatan kepada 5,760 kes apabila mencatatkan 84 kes baru. Ia melibatkan Sibu 24, Song 23, Miri 10, Bintulu 9, Julau 5, Kapit 4, Bau, Pakan dan Sri Aman 2, manakala satu kes masing-masing dikesan di Semarahan, Lunduk dan Sarike. Sebanyak 15 kluster yang direkodkan di negeri ini dilaporkan masih aktif. Semalam turut direkodkan daerah Lubuk Antu dan Telang Usan telah kembali berstatus hijau daripada status kuning setelah tiada kes jangkitan tempatan direkodkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sementara itu, daerah Semarahan dan Subis kembali berstatus kuning daripada status jingga semalam. Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA bersedia menambah bilangan anggotanya bagi membantu pihak penguatkuasaan dan pihak kesihatan dalam usaha membantu melandaikan kadar jangkitan COVID-19 khususnya di kawasan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarah RELA Negeri Sarawak Abang Zulfikar Abang Raduan memberitahu kesemua anggota RELA di negeri ini diletakkan dalam keadaan siap siaga bagi memenuhi permintaan dan keperluan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Jelas Abang Zulfikar, penugasan pihak RELA termasuk melaksanakan pemantauan, menasihati orang awam dalam pematuhan prosedur operasi standard PKP. Saya telah mengarahkan pegawai-pegawai saya di RELA daerah agar mengekalkan kerjasama dan menambah jumlah bilangan petugas RELA berdasarkan permintaan dan keperluan Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat daerah dan juga pihak PDRM. Kita berharap dengan penambahan ini dapat membantu pengurusan daerah mengawal pergerakan orang awam dan sekaligus mengurangkan kadar jangkitan COVID-19. Tambah beliau, seramai 134,355 anggota RELA telah ditugaskan sepanjang PKP tahun lepas, manakala seramai 23,955 anggota pula telah dikerah pada pelaksanaan PKP bermula bulan lepas. Abang Zulfikar berkata demikian kepada RTM di Pejabat RELA Kuching. Mengenai kekangan pihak RELA, Abang Zulfikar memaklumkan sememangnya wujud kekangan seperti peruntukan dan sumber manusia, namun ia dapat diatasi dengan tindakan cepat daripada pihak kerajaan negeri dan persekutuan, kolaborasi antara agensi serta kerjasama strategik pengurusan bencana. Beliau dalam pada itu turut menyeru semua anggota untuk terus cekal dan bersemangat ketika penugasan. Untuk rekod, Sarawak mempunyai 354,500 anggota RELA.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP diberi kuasa di bawah Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 untuk mengenakan kompaun kepada individu yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi penyakit COVID-19. Ketua Cawangan KPDN HEP Miri Jo Azmi Jamil berkata, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah memberikan kuasa itu kepada agensi berkaitan untuk mengenakan kompaun sejak awal tahun ini kerana membentong penularan wabak COVID-19. Jelas Jo Azmi, kompaun RM1,000 akan dikenakan bagi yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan walkabout bersempena skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina di sebuah pasaraya Riam Miri. Sebanyak 16 barangan yang dikawal dan hasil pemeriksaan mendapati kesemua barangan kawalan yang dijual mengikut peraturan yang ditetapkan. Ujar beliau, separuh daripada barangan kawalan juga dijual dengan harga lebih murah daripada harga yang ditetapkan KPDN HEP. Peniaga juga dinasihati supaya meletakkan tanda harga berwarna merah jambu pada barang jualan di premis perniagaan masing-masing. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dengan kerjasama Persatuan Wartawan Commonwealth CJA telah mengadakan program tanggungjawab sosial korporat di dua institusi kebajikan di Kuching semalam. Program tersebut bersempena sambutan Tahun Baru Cina. Pengarah JBPM Sarawak Khairuddin Rahman menerusi kenyataan media mendedahkan program itu melibatkan operasi sanitasi awam dan penyerahan sumbangan kepada Lion Nursing Home Kuching dan Salvation Army Children's Home. Program melibatkan 35 orang pegawai bomba yang menjalankan operasi sanitasi selain penyampaian sumbangan kepada wakil kedua-dua institusi berkenaan. Sambutan musim perayaan Tahun Baru Cina tahun ini ternyata berbeza ekoran negara masih dilanda pandemik COVID-19. Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA, Andy Jong dalam kenyataannya memberitahu prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan adalah perlu dipatuhi semasa musim perayaan dalam keadaan wabak COVID-19 yang masih mengancam ketika ini dengan tidak mengadakan rumah terbuka dan aktiviti ziarah dari rumah ke rumah. Andy Jong memaklumkan bahawa NSJA tidak mengadakan aktiviti kunjungan ke rumah terbuka seperti tahun-tahun sebelum ini. Namun NSJA mengambil inisiatif mengeratkan silaturahim dengan mengagihkan limau kepada ahli-ahli NSJA di Miri. Katanya pengagihan itu sebagai tanda penghargaan kepada ahli-ahli NSJA yang bertugas pada musim perayaan yang disambut dengan norma baharu selain mengamalkan kesederhanaan dalam menyambut perayaan Tahun Baharu Cina. Pada masa sama, beliau juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membudayakan norma baharu dan mematuhi SOP yang ditetapkan dan memutuskan rantaian COVID-19. Saat negara masih berdepan situasi mencabar mengekang penularan COVID-19, prosedur operasi standard SOP bersempena Tahun Baru Cina yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN maupun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN perlu dipatuhi dan tidak harus dipolitikkan. Akur dengan SOP yang telah ditetapkan, Temenggung Kwek Aik Seng memberitahu Persatuan-Persatuan Cina, tokong-tokong dan kumpulan tarian singa di bahagian Seri Aman sudah pun dimaklumkan mengenai SOP tersebut. Langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan ini memang untuk kepentingan layak semualah. Semua ini boleh sebagai isu perkauman atau peragamaan. Ini dalam kami di sini tahu dalam Facebook atau media mereka akan memainkan dalam secara isu politik atau isu perkauman. Ini merupakan satu perangan yang tidak bertanggungjawab lah. Mengakui sambutan Tahun Lembu agak suram tanpa tarian singa dan tiada rumah terbuka, Temenggung Kwek berharap komuniti Cina termasuk masyarakat daripada kaum lain memahami situasi yang dihadapi negara sekarang ini. Susulan itu juga, Jawatankuasa Simanggang Sun Heng Society memutuskan untuk tidak menganjurkan perarakan cap gomeh atau lebih dikenali sebagai perarakan juntoi. Namun demikian,
upacara keagamaan di dalam Tokong tetap kami laksanakan di peringkat ahli jawatan kuasa ataupun pengurusan, bagi pihak orang ramai lah secara tertutup. So ini berarti pada hari pertama nanti pada Cap Gomeh nanti kita akan tetap melaksanakan upacara sembahyang tersebutlah. Itu yang pada masa ini kita telah laksanakan. Kita tidak tahu ada perkembangan baru daripada pihak berkuasa dan kita akan ikutlah apa yang akan ditentukan itu. Menurut Goh lagi, walaupun sambutan kali ini kurang dirasai, namun mereka di peringkat jawatan kuasa Tokong sedaya upaya menghias Tokong dengan tanglong termasuk memperaga replika lembu emas di kawasan Tokong supaya suasana Tahun Baru Cina dirasai oleh semua kaum di Bandar Simanggang. Terlibat dalam lebih 20 kes pecah kereta di Kuching. 2 lelaki tempatan tumpas selepas lebih 2 bulan diburu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Awang Din Awang Gani, kedua-dua suspek yang berumur dalam lingkungan 40-an itu ditahan dalam 2 operasi berbeza Sabtu lepas. Suspek pertama ditahan kira-kira pukul 7 pagi di Pustaka Negeri Sarawak semasa sedang memecah sebuah kereta untuk mencuri barang di dalam kenderaan terbabit. Polis turut merekodkan 20 pengakuan kegiatan pecah kereta dilakukan suspek di sekitar Kuching sejak beberapa bulan lepas. Dihubungi pemberita, ACP Awang Din turut mengesahkan tangkapan kedua dibuat kira-kira pukul 3 petang pada hari yang sama. Suspek kedua tersebut mengaku berperanan sebagai pembeli barang curi daripada suspek pertama. Siasatan turut mendapati sindiket terbabit menyasarkan kereta di kawasan rekreasi seperti Taman Reservoir, Taman Sahabat, Pustaka Negeri dan Taman Rekreasi Majlis Bandaraya Kuching Selatan semasa pemilik kenderaan beredar untuk bersenam. Dengan tertangkapnya 2 rakan subahat itu, polis telah menyelesaikan 20 kes curi yang dilaporkan sejak bulan Disember tahun lepas. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana mencuri dan Seksyen 414 kerana membeli barangan curi. Kedua-dua seksyen terbabit masing-masing membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 9 Februari. Saudara, jangan alpa sentiasa patuhi SOP dalam memutuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Firdaus Rashid Idris. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.